Kita berpindah kepada soalan bahagian B. Okey, bahagian D. Bahagian B ada 7 soalan. Ada 7 soalan. Bahagian A ada 3 soalan, bahagian B ada 7 soalan. Okey. 35 markah. Okey, soalan 1 soalan berkaitan dengan soalan kefahaman. Soalan 2 perkataan seerti. Soalan 3 perkataan berlawan. Soalan 4 mengeluarkan perkataan daripada teks tu. Dia bagi satu teks. Awak tengok soalan yang Ustaz dah bagi hari tu, contoh soalan. Daripada soalan tu keluarkan arahan dia, topik-topik nahu dan sorof. Okay, soalan 5, soalan meng-i'rab. Apa tu i'rab? Tanda baca perkataan tu. Marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Ada 2 soalan. Okay, soalan 6, membariskan perkataan. Dan soalan 7, mengeluarkan isi penting. Soalan yang Ustaz rasalah yang awak yang Ustaz maknanya awak boleh jawab dan boleh mendapat markah ialah soalan 1, soalan 4, soalan 6 dan soalan 7. Yang ini dia tidak memerlukan kemahiran yang banyak. Yang macam soalan ma'irab, perkataan seerti dan berlawan ni confirm mesti ada vocab, tak ada vocab tak boleh jawab. Ma'irab ni dia ada kemahiran tersendiri. Tapi yang ini awak cari je jawapan tu dalam teks. Okey, Ustaz nanti tunjukkan teknik-teknik. Soalan mana yang awak boleh skor tadi? Soalan 1, soalan 4, soalan 6 dan soalan 7. Yang ini mesti awak jawab sebab dia awak boleh skor. Okey, baik. Satu-satu. Soalan 1. Tips menjawab soalan kefahaman. Baca soalan dulu. Baca teks. Baca soalan. Okey, kalau boleh faham teks yang diberi. Tahu watak utama, pelot, isi karangan. Kalau boleh, kalau tak tahu tak apa. Okey, tanda kunci soalan. Okey, dah baca? Okey, kalau dah baca nanti mana soalan contohlah nanti buka yang Ustaz bagi minggu lepas tu. Hari Senin. Ni contoh. Okey, ni contoh soalannya kan. Bacalah. Baca. Kemudian tengok soalan. Okey, cara nak cari jawapan. Ma faedah azimah lirriyadah. Jadi cari perkataan kata kunci yang sama. Kan ada fawaid azimah ni kan. Kat sinilah jawapannya. Awak gariskan ataupun awak ambil pen, awak boldkan dia. Ataupun awak warnakanlah apa-apa. Garis pun mudah. Tulis nombor 1. Okey. Nombor 2. Bazalat hukumah juhudan li raf'i mustawa riyadah. Okey, cari bazalat. Ni. Ni contoh. Okey. Okey, tariq ilal quwah. Cari tariq ilal quwah. Hello? Ada yang tanya Ada yang tanya ke? Tak macam tak apa dengar. Ke ada yang ter-on suara ni? Apa tadi soalannya? Tariq ilal quwah. Cari tariq ilal quwah. Soalannya apa? Ma huwa tariq ilal quwah?
Ni tarik ilal quwah. Okey, boleh? Ustaz rasa soalan bahagian ni awak boleh skor. Soalan bahagian ni awak boleh skor. Okey. Baca teks yang tadi tu tulis makna, kalau perlu tak apa. Ni kalau soalan kebat lah, ada kena tukar kata ganti nama tu. Okey, kemudian ni awak baca nantilah. Ni cara nak menjawab. Cara nak menjawab ni penting. Okey, kalau soalannya ma huwa ataupun ma hiya, pastikan ada buat mukadimah. Okey, mukadimah ni setengah markah tau. Awak tak buat mukadimah, awak terus bagi jawapan je, tolak setengah markah. Rugi. Buat mukadimah. Apa tu mukadimah? Mukadimah ni lah, kalau ma faedah azimah al-riyadah, ni faedah azimah li-riyadah. Ni mukadimah. Buang dia punya ayat tanya dia. Kemudian kalau ma huwa, guna huwa lah. Kalau ma hiya, guna hiya. Huwa apa dia? Baru bagi jawapan. Okay, kalau soalan maza, kadang-kadang tak perlu huwa pun tak apa. Okey, kalau soalan limaza, ada mukadimah, mesti ada li anna ataupun li. Kalau mata, fi ataupun indama. Kaifa, bi. Aina, fi. Uzkur, hiya. Masabab, li anna. Bima, bi. Amma, an. Alama, ala. Ilama, ila. Ini perkataan-perkataan ni perlu disertakan. Kerana dia membawa markah. Bima ni senang je. Bi. Amma, an. Alama, ala. Ilama, ila. Okey, baik. Skor. Kalau boleh skor 10/12 markah. Rugi soalan. Kalau awak tak boleh cari jawapan. Sebab dia cari kunci jawapan je kat situ. Okey. Kemudian kita berpindah kepada soalan 2 dan 3. Soalan 2 seerti soalan 3 berlawan. Ustaz satukan je lah. Okey, sekiranya tidak memahami perkataan tersebut, cuba fahami maksud ayat. Dia dah gariskan dah perkataan dia. Contoh macam gini. Sorry, bukan garis. Dia boldkan. Oh, dia tak boldkan kat sini. Okey, azimah. Azimah. Sepatutnya dia boldkan ni. Azimah perkataan ni. Okey, contohnya azimah, awak tak tahu apa benda azimah ni. Okey, fahami maksud ayat ni. Azim. Kalau tahu azim maksudnya apa? Johor Darul Ta'zim. Ta'zim maksudnya apa? Luas, besar. Okey, apa lagi perkataan ni? Ihtamat. Mana ihtamat? Ni ihtamat. Tak faham ihtamat. Baca najidu marahil ta'limiyah fi madzakur ihtamat. Okey, ihtamat maksudnya mementingkan. Okey. Apa tadi dia tadi? Cuba fahami maksud ayat. Sekiranya tidak menemui perkataan serti dan melawan, sila cuba kaedah ni. Okey, bagaimana caranya? Cuba menjawab soalan perkataan serti dalam bentuk ayat. Contohnya azimah tu, awak tak boleh beri perkataan sertinya, buat dalam ayat. Yang awak tahu azimah ni besar. Contohnya buat ayat. Boleh? Okey, kita sambung.
azimah. Kucing. Okey. Sambung lagi. Okey, cuba menjawab soalan perkataan berlawan dengan memberi perkataan seerti. Okey, ini perkataan berlawan. Kalau perkataan berlawan, kuah. Okey, awak tak tahu apa perkataan seerti dengan kuah. Okey, apa perkataan lawan kuat? Lemah kan? Lemah apa lemah? Da'if. Awak tahu da'if. Okey, mudah lah. Betul lah tu. Contohlah awak tak tahu najah. Najah tak tahu apa perkataan berlawan najah. Yang awak tahu perkataan serti najah. Najah, perkataan sertinya falah kan? Ayat alal falah tu kan? Kejayaan kan? Tapi tak tahu perkataan berlawan dia. Okey, jadi awak tulis falah dekat depan ni. Falah. Kemudian tambah la di hadapannya. Tambah la di hadapannya. La falah contohnya. Okey, boleh diterima jawapan yang itu. Tidak semestinya satu perkataan yang berlawan. Okey. Okey, kemudian kita berpindah kepada soalan 4. Soalan 4 apa? Soalan mengeluarkan perkataan berkaitan topik-topik nahwu dan sorof. Ada arahannya. Dia suruh keluarkan apa? Contohnya kat sini. Kalau tengok contoh soalan ni, keluarkan masdar. Ni awak belum dah belajar, cuma awak tak ingat lagi ni. Okay, zorof, isim fa'il. Ni awak dah belajar ni. Zorof, isim fa'il. Okay. So, kaedah dia, tips dia, faham dan ingat tajuk-tajuk nahwu dan sorof. Keluarkan satu sahaja perkataan yang diarahkan berdasarkan topik nahwu ataupun sorof. Okay. Ustaz dah senaraikan topik-topik nahwu tingkatan 4 dan topik-topik sorof tingkatan 4. Okey, apa topik nahwu? Mubtada. Macam mana nak cari perkataan mubtada? Kata nama yang terletak di awal ayat. Contoh arahan soalannya, keluarkan mubtada. Carilah perkataan pertama dalam awal ayat. Khabar. Kata nama atau kata kerja yang terletak selepas mubtada. Isim kana, kata nama yang terletak selepas kana. Khabar kana, kata nama yang terletak selepas isim kana. Isim inna, kata nama yang terletak selepas inna. Ustaz dah bagi panduan ni. Ini tajuk-tajuk nahwu. Okey, zaraf dengan tempat yang awak belajar, munzu, bainama, haitsu, asna. Ini tajuk-tajuk, nanti awak baca sendiri. Ini cara nak cari jawapan tu. Ataupun tajuk-tajuk sorof. Tadi kan masdar kan? Saya tak masukkan masdar kat sini. Saya masukkan wazan fi'il je. Kalau wazan fi'il senang. Awak cari je bunyi yang sama, itulah perkataannya. Ataupun isim fa'il. Isim fa'il pun senang juga. Carilah perkataan yang bermula dengan mim dekat depan. Isim fa'il lah tu. Sirah ta'ajub. Perkataan yang ada ma'af'ala bunyi dia. Kalau yang tajuk sorof ni agak mudah sikit sebab awak boleh cari. Awak boleh buat sama, cari yang sama. Yang bunyi yang sama tu, itulah keluarkan. Sebab tu Ustaz target soalan ni awak boleh jawab. Sebab bendanya cari sahaja, bukannya awak perlu fikir. Bendanya awak cari sahaja. Ada 3 soalan. Okey, kemudian soalan yang kelima. Soalan yang kelima ialah menyatakan tanda baris perkataan yang digariskan. Contoh soalan ni macam gini nanti. Dia dah gariskan 2 perkataan tau. Okey, apa tanda baris ni? Apa kita nak bariskan dia ni? Da ni, dal alif ni kita nak bariskan apa? Itu maksud i'rab. Ra ni nak bariskan apa? Yang ini dia kena ada teknik tapi Ustaz tak sempat nak ajar ni. Okey, dia mesti ada mauqi', ada halah, ada alamat. Okey.
Pertama sekali, contohlah. Contoh yang tadi digariskan tadi ialah juhudan. Okey. Okey. Tapi sebab ini awak belum belajar ni juhudan ni. Hal ni sebenarnya. Sorry. Maf'ulun bih awak dah belajar. Awak dah belajar. Bazalat hukumah juhudan. So, ini adalah maf'ulun bih. Barisnya adalah, halahnya adalah mansub. Dan tanda bacanya adalah bil fathah. Okey. Yang ini contoh je. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi sebab ada an kat depan dia, dia bukan marfu', dia mansub. Okey, yang ini sebenarnya Ustaz tak sempat nak ajar secara terperinci. Cuma Ustaz dah senaraikan contoh-contoh i'rab yang awak dah belajar semasa tingkatan 4. Cuma Ustaz belum perincikan. Cuba je lah jawab nanti masa ujian. Ini je. Yang ini je sebenarnya nak ditanya. Tapi tak tahulah yang mana satu. Okey. Kemudian kita berpindah kepada soalan yang ke-6. Soalan ke-6 ni pun Ustaz target awak boleh jawab. Sebab hanya bariskan aja perkataan tu. Hanya bariskan je perkataan tu. Apa yang nak dibariskan? Perkataan akhirnya adalah menjadi keutamaan. Huruf akhir. Bukan perkataan akhir, sorry ni. Baris akhir perkataan. Betul lah, baris akhir perkataan. Mana huruf akhir tu. Sama ada baris depan, baris atas, baris bawah ataupun baris mati. Ianya berkaitan dengan topik-topik nahu. Okey, jangan tinggalkan soalan ini sekiranya anda tidak mengetahui. Cuba juga untuk membariskan. Okey, contoh soalan awak tengok nanti dalam teks yang Ustaz bagi hari Senin hari tu. Seeloknya kalau ada printer awak print lah. Tengok kat handphone takut tak jelas. Okey. Soalannya macam ini, dia bagi satu teks pendek. Teks ni pun daripada teks yang atas tadi. Dia ambil sebahagian saja, kemudian digariskan 4 patah perkataan. Okey. Bariskan aja. Keluarkan nanti, letak nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, ni nombor 4. Okey. Bariskan. Yang kita nak tengok adalah huruf akhir ni. Awak bariskan apa? Ihtimam ni nak bariskan apa? Madaris ni, Rosin ni nak bariskan apa? Sofiyat ta ke tu ke tia tu. Bariskan je lah. Contohnya ni ihtamat. Takkan tak tahu. Takkan nak awak nak bariskan ihtamatu ataupun ihtamati. Biasanya yang ini boleh betul lah. Kat sini ihtimamin ke ma ke mu. Biasanya silap agak situ. Ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih baris bawah ihtimami. Okey. Madarisu, madarisa, madarisi. Ni fi'il, ni fa'il. So fa'il baris depan. So madarisu. Okey. Allah sofiyata, sofiyati, sofiyatu. Jadi apa ni? Sebab dia naat, tengok perkataan sebelumnya. Ansyitota ke, ansyitoti ke, ansyitotu. Okey. Ni mudhafun ilaih. Ansyitah ni mudhafun ilaih baris bawah. So, ansyitoti alla sofiyati. Tu. Yang kita nak tengoknya ialah baris akhir perkataan tersebut. Okey. Boleh? Dan soalan akhir sekali. Soalan akhir sekali. Okey. Ini juga antara soalan yang awak boleh dapatkan markah dengan baik. Keluarkan isi penting. Macam susah tapi sebenarnya mudah aja. Okey, baca keseluruhan teks. Sekurang-kurangnya 2 kali. Tentukan tema pokok persoalan petikan. Selepas itu, kenal pasti isi-isi penting. Gariskan isi-isi penting. Nomborkan isi-isi penting. Tulis semua isi-isi penting. Okey, dengan gaya bahasa sendiri. Semasa menulis guna bahasa yang ringkas dan padat. Elakkan kesalahan bahasa. Dan kata akhir semak. Kalau boleh tiada ejaan.
Okey, ni teknik nombor 9 ni. Cuba perhatikan yang nombor 9. Namun begitu, terdapat satu kaedah mudah bagi pelajar yang tidak dapat memahami keseluruhan petikan. Ramai yang macam ni lah. Ramai yang macam ni. Dia tak tahu petikan tu cerita apa pun dia tak tahu. Ramai yang macam itu. Yang faham tu hanya boleh dibilang dengan jari. Okey. Jadi guna kaedah ni. Jangan tak buat langsung. Sebab dia 6 markah. Rugi awak tak buat. Okey, caranya ambil ayat pertama. Contoh ayat pertama ni kan. Ayat pertama teks tadi. Ni ayat pertama ni. Ambil ayat pertama ni. Okey, kemudian buat apa? Jangan salin balik. Gariskan ayat-ayat yang mengandungi isi penting bagi setiap perenggan. Okey, maknanya ambil ayat pertama setiap perenggan. Setiap perenggan tu ambil ayat pertama. Ini ambil ayat pertama je. Sebab biasanya ayat pertama adalah isi. Kan? Okey, kemudian nomborkan isi-isi penting tadi. Buatkanlah perenggan 1, nombor 1, perenggan 2, nombor 2. Okey, kemudian sebaiknya ayat itu hendaklah diubah. Jangan awak salin sebiji. Ubah. Macam mana nak ubah, Ustaz? Okey. Contohlah ini ar-riyadah laha fawaidun azimah wa hiya tunshiru ruh ta'awun. Okey. Tak ada bagi contoh sebenarnya ni. Ni. Pendek je sahabat. Ar-riyadah fawaid ni Ustaz jadikan fi'il tufidu kemudian lil insan. Riyadah penting untuk manusia. Okey. Ayat kedua. Ayat kedua tadi apa? Islam yad'u ilal quwwah wa tarbiyah wa riyadah tariq ilal quwwah. Okey. Apa isi penting dekat sini? Okey, Ustaz ubah. Yad'u ayat asalnya kan Islam yad'u ilal quwwah. Ustaz tukar yad'u Islam ilal quwwah. Mislu ar-riyadah. Okey, nampak? Okey, kemudian perenggan yang ketiga. Ni. Panjang ni, perenggan ketiga ni. Tengok. Ustaz, awak perhatikan. Na'ishu insyatan sa'idah. Kita ambil yang ini. Na'ishu insyatan sa'idah bimuhafazati. Okey. Ala riyadah ke? Bimuhafazah ala sihah. Ataupun awak buat birriyadah dengan riyadah na'ishu insyatan sa'idah. Pun boleh juga. Sebab ia berkaitan dengan riyadah. Okey, itu sahaja contoh nak menjawab soalan isi penting. Kalaulah tak boleh, ini last choice lah. Dah tak boleh nak buat ayat macam ini, awak buat je lah ayat pertama tu sebagai isi. Mudah-mudahan ada markah. Jangan tak buat langsung. Okey, wallahu alam. Ada tak nak tanya? Okey. 1, 2, 3, 4, 5.